Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan siri-siri pengajian kita, siri menggilapkan iman kita melalui sebuah buku yang bernama Al-Alamul Akhir. Al-Alamul Akhir saya terjemah dengan nama Pengembaraan ke Alam Akhirat. Di mana kita hidup atas dunia ni ada 3 dimensi perjalanan. Awal dulu, sebelum kita ada, nama dia alam zuriat. Kemudian sekarang ni alam dunia. Tak lama lagi alam barzakh, alam kubur. Kemudian kita menunggu ke alam akhirat yang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tajuk kita pada kali ini Al-Mizan, neraca timbangan. Neraca timbangan amalan, Al-Mizan. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan neraca timbangan untuk menimbang amalan manusia, amalan hamba-hambanya, untuk diberi ganjaran dan balasan mengikut di mana yang berat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan syarran, dua-duanya akan dikira. Maka kita akan bincang di sini tentang apakah itu neraca timbangan dan bagaimana sifat dia atau bentuk rupa dia. Apakah yang akan ditimbang? Amalan ke orang itu sendiri akan dinaik? Dan apakah semua amalan-amalan akan dikira? Bagaimana pula dengan amalan orang kafir, timbang juga ke? Sedangkan orang kafir akan dicampak dalam neraka, kata huk bok gitu je. Dan apakah pemberat timbangan kita, insya-Allah, untuk kita sama-sama membuat persiapan, kita mencari apakah pemberat amalan kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah dalam perbincangan ringkas ini kita ada 7 poin besar, 7 poin utama yang akan kita bincangkan, insya-Allah dalam masa yang ringkas ini. Yang pertama, poin yang pertama, mana di bawah poin utama ni, bab utama ni, dia akan ada pula pecahan kecil-kecil. Jadi para pelajar kena tandalah bila saya kata ini poin 1. Poin yang pertama, kita ada 7 poin. 7 tajuk besar. Kemudian di bawah dia ada dia punya sub poin yang kecil-kecil, insya-Allah. Poin yang pertama ataupun tajuk yang pertama kita akan bincangkan al-adillatu ala isbatil mizan. Dalil-dalil yang menunjukkan sabitnya mizan, neraca timbangan ini akan ada. Dalilnya ada. Yang pertama dalil tanda surah Al-Anbiya 47. Surah Al-Anbiya ayat 47, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, Allah kata kami akan letakkan neraca timbangan. Al-Qista, yang benar, yang adil. Dalam tafsir surah Al-Jin, anda dah bincang tentang beza dengan Al-Muqsid dengan Al-Qasid, kan? Jadi Al-Qistu dengan Al-Qastu sangat berbeza. Maka Al-Qistu dengan dibawa balik dibawa bil kasri dengan makna neraca, dengan makna keadilan. Itu makna Al-Qist,
Mana adil, keadilan. Pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada manusia, diri, jiwa yang dizalimi. Allah kata, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun sebesar biji sawi yang kecil, kami akan bawa di hadapan pengadilan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah, Allah kata, aku sebagai penghisab. Dan terdapat lagi banyak ayat-ayat lain, saya ringkaskan. Di antara untuk para jemaah yang nak kaji lagi, surah Al-Mu'minun ayat 101 hingga 103, faman saqulat mawazinuhu, dan surah Az-Zalzalah kan, faman ya'mal misqala zarratin khairan, semuanya ada. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, dua kalimah yang ringan, mudah lidah nak sebut, tapi berat di atas timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman. Apa dia? Kata, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis ini dalam Bukhari. Maknanya ini di antara pemberat timbangan yang kita akan sebut dalam perbincangan yang terakhir sebagai penutup nanti, insya-Allah. Dan baik, itu yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa neraca timbangan itu sabit bil kitabi wa bis sunnati, dengan Qurannya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dipertikaikan lagi sebab sudah ada nas-nasnya yang jelas. Tajuk yang kedua atau poin yang kedua, syaklul mizan, bentuk neraca macam mana? Adakah dia pakai mikrogram, kilogram macam kita hari ni kan? Naik cokoh atas tu, berat kau macam mana? Dallatin nusus, telah terdapat nas-nas syarak bahawa al-mizan haqiqiyun, hissiyun, musyahad. Neraca timbangan itu memang ada satu alat di situ yang nampak dilihat oleh mata, disaksikan oleh manusia pada hari tersebut. Walahu lisan wa kifatan. Dia ada dua ni tempat timbangan ni, belah kanan belah kiri. Tak tahu, orang tua-tua dulu panggil cepek. Dua timbangan ini, walisan, dan ada tempat dia punya pengukur mana berat. Hak mudah sebenarnya, yang mudahnya gambar dacing itulah. Gambar dacing tu kan, dua timbangan tu. Itulah gambaran bentuk neraca timbangan di akhirat nanti, insya-Allah. Maka kalau berat yang kanan, ringan yang kiri. Berat yang kiri, na'udzubillah, ringan yang kanan. Biasanya yang kanan ni amal-amal kebajikan, yang kiri amal kejahatan, na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui besar mana, banyak mana, wallahu alam. Dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizan yaumal qiyamah, akan diletakkan neraca timbangan pada hari kiamat. Besar neraca ni, falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Kalau letak langit dengan bumi pun luah lagi, wallahu alam. Allahu akbar. Fataqulul malaikat, malaikat tanya, ya rabbi, liman, nak timbang siapa ni besar? Fayaqulullahu ta'ala, liman syi'tu min khalqi, siapa-siapa yang aku nak, aku letak atas tu. Fataqulul malaikatu, malaikat pun respon, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika, maha suci Allah, kami tak dapat melakukan ibadat dengan sepenuh-penuhnya sepatutnya. Mana itu dia panggil tawaduk kita ni. Kita tak boleh mengaku kita boleh ibadat dengan sepenuh. Kita kata setakat yang kita mampu. Masya Allah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan lain-lain. Baik, kita dah kenal bentuk gambaran neraca. Tajuk yang ketiga, poin yang ketiga, mizanun daqiqun. Neraca ni sangat tepat. Tidak kata sengit-sengit, dacing sengit lah. Kalau dacing tempat kita ada sengit, ada betul kan. Maka kita kata tak boleh nak ukur. Bahkan ada setengah dacing itu okey je, tapi rupanya rusak dia punya lisan dia tu. Pasal itulah kita beli barang, rasa macam banyaknya 1 kilo ataupun 1 kati, banyak je, rupanya dacing punah.
ataupun sikit, macam-macam. Tapi di akhirat kita la. Tadi ayat yang kita baca tadi, wa nad'ul mawazinal qist. Allah kata, aku letak neraca timbangan yang adil pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada siapa-siapa yang kena zalim, besar biji sawi pun, ataina biha, kami akan bawa. Allahu akbar. Timbul lagi soalan, satu neraca ke banyak? Manusia ramai ni, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta, berapa bilion bilangan. Satu ke banyak? Ada ulama kata, qad takunu iddatu mawazin, mungkin banyak. Setiap orang boleh jadi ada satu neraca untuk dia. Tiba naik tadi, untuk amalan dia. Ataupun bagi orang mukmin satu kumpulan. Bagi orang kafir satu neraca lain pula. Ataupun setiap umat ada mizan. Yang benarnya, al-ilmu zalika indallah. Yang tepatnya Allah Ta'ala saja mengetahui berapa banyak, berapa besar Allah Ta'ala. Yang kita nak tahunya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat, wa nada'ul mawazin, kami letak neraca timbangan. Jadi kalau dikata di ulama, jama' mawazin menunjukkan iddatu mawazin, banyak neraca timbangan, dacing itu banyak. Jadi ada yang mengatakan boleh jadi mawazin di sini dengan makna al-mauzunat, banyaknya benda yang nak ditimbang. Wallahu a'lam. Jadi jawapan yang paling sedap, wallahu a'lam, kita kata ayat zahir, ayat itu menunjukkan mawazin, maknanya banyak timbangan. Jadi boleh jadi untuk setiap orang tu ada timbangan dia, untuk kabilah dia ada timbangan, ataupun untuk mukmin. Kita kata yang tepatnya, al-ilmu inda zalika indallah. Al-ilmu zalika indallah. Ilmu dianya di sisi Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Perkara yang keempat, tajuk ataupun poin yang keempat, malladhi yudha'u fil mizan, apakah yang akan diletak di atas neraca timbangan, apa benda yang nak ditimbang. Lil ulama'i fi zalika aqwal. Kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah yang panjang, banyak panjang perbahasan para ulama di sini, apa benda yang nak ditimbang pada hari akhirat esok. Tetapi kita ringkaskan, simpulkan kepada beberapa perkara. Mana di bawah tajuk yang keempat ini ada beberapa isu, perkara-perkara yang akan ditimbangkan. InsyaAllah kita cuba lihat secara ringkasnya satu persatu. Yang pertama sekali, akan ditimbang al-a'mal. Amalan kita akan ditimbang. Amalan itu akan ditimbang. Macam mana nak timbang? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita hanya boleh kategorikan dia. Mana dalil? Dalilnya hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini kalau kita mengaji kitab hadis, Imam Bukhari letak di akhir sekali. Akhir khatam Bukhari, itu dia letak di situ, menunjukkan bahawa Imam Bukhari nak beritahu kepada kita, awal kitab dia letak hadis innamal a'malu binniyat. Nak mula tulis kitab ni, susun kitab ni, betulkan niat. Di akhir bab dia bawa hadis ni, wa nad'ul mawazinal qist. Dia bawa hadis kalimatan khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimah yang ringan atas lidah, maknanya mudah je nak sebut. Saqilatani fil mizan, tapi berat di atas timbangan, sangat disayangi, disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Kata belakang semua muslimin dan muslimat, kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ana bila sampai ke hadis ni, kita teringat pada malam waktu kami khatam Sahih Bukhari di rumah Syekh Ismail dulu di Makkah. Di bawah hadis ni, kamu yang bila sampai kepada subhanallah, Syekh kata kuluh, kata belakang, supaya kita belajar dan kita beramal. Karena itulah saya sebut para penonton, para jemaah ikut semua subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dan jangan terhenti setakat ni, setiap hari kita baca kalau boleh 100 kali, 200, 500, 1000 kali subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, supaya ini menjadi antara pemberat kepada timbangan kita pada akhirat esok, insya-Allah. Hadis ini sahih.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi neraca timbangan. Allahu akbar. Jadi para jemaah sentiasalah lidah kita ni basah dengan alhamdulillah, sudah makan alhamdulillah, buat apa saja pun alhamdulillah. Biarlah kita sentiasa lidah kita ni menyebut perkara amalan yang menjadi pemberat kita, insya-Allah. Baik, kita pergi pada yang kedua. Jadi dalam hadis yang kita baca ini menunjukkan Nabi sebut amalan itu sendiri akan ditimbang. Amalan sendiri akan ditimbang. Yang kedua, perkara yang akan ditimbang yang kedua, sahaiful a'mal. Rekod amalan. Rekod amalan. Suhuf itu maksud dianya buku rekod amalan hamba yang dicatat oleh para malaikat, yang baiknya, yang buruknya. Masya Allah, tabarakallah. Di antaranya disebut dengan nama hadisul bitaqah. Hadis tentang kad, sekeping kad. Panjang hadis ini. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang sahih, di mana pada hari kiamat esok dibawa seorang laki-laki di hadapan khalayak ramai dan diberi kepadanya 9 sijilan, 99 buku rekod. Buku rekod ni banyak mana ada? 99 buku. Allah, setiap buku maddal basar, sejauh mata memandang. Boleh jadi orang ni umur dia 99 tahun, setahun satu rekod, wallahu alam. Yang penting panjang. Kemudian Allah tanya, tengok buku rekodmu. Tengok, tilik kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup menjadi pengira. Dia tengok-tengok, Tuhan tanya, mu nak engkar ke tak? Adakah malaikat salah tulis? Orang tu kata, takut dia, ya Rabbi. Tak ada, betul belaka. Allah tanya dia, alaka uzrun? Mu adakah keuzuran yang kamu nak minta maaf? Masya Allah, tabarakallah. Laki-laki takut, fayaqulu la, tak ada benda. Allah kata apa? Bala innalaka indana hasan. Nabi kata, Allah kata, tak, kamu ada satu kebaikan yang akan beri. Maka pada waktu itu tidak ada kezaliman ke atas kamu. Maka dikeluarkan satu kad, dipanggil bitaqah. Bitaqah ni untuk tuan-tuan para penonton senang nak faham, kad kredit. Kita ni ada kad kredit kan? Kad kredit kita tu sama ya, plastik, tapi isi dalam tu lain-lain. Ada orang pergi cocoh di bank, tendai balik merah. Tak ikut kredit, tak boleh ambil. Ada orang Masya Allah sekali dia zak masuk, juta ada. Maknanya bitaqah itu besar, kecil, tapi dia punya nilai, value dia cukup besar. Apa yang tertulis di bitaqah? Tertulis di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu je tertulis. Jadi hamba dia kata, ya Rabbi, nak buat apa bitaqah kecil ni dengan rekodnya begini banyak? Allah SWT berfirman, innaka la tuzlam, mu jangan bimbang, kamu tidak akan dizalimi. Fatudu'us sijillat fi kifatin, dibawanya buku rekod letak satu sebelah, diambilnya kad kredit tadi diletak bitaqah sebelah, letak, fatashat, berat, naik selalu. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasqul ma'asmillahi syai', tidak ada perkara yang nak lawan beratnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa sahaif ataupun suratan amalan itu akan dikira, akan ditimbang. Masya Allah, tabarakallah. Cuma la ilaha illallah itu perlu kepada syarat. Kalau setakat kata saja, orang munafik kata, orang bukan Islam, Cina kampung ni, kalau kita pergi cakap dia la ilaha illallah, biasa dia kata, kan? Tapi maka disitulah menjadi syarat bahawa la ilaha illallah itu bimuqtadaha, kita kata dengan kita yakin dan kita beramal dengan apa yang terkandung dalamnya, barulah jadi kemas. Kalau tidak, orang lain berkata juga. Makna. Yang ketiga, mungkin orang itu sendiri akan ditimbang. Orang itu, contohnya orang ini nama apa dia? Muhammad. Dia sendiri itu letak dalam raca timbangan sekali dengan amalan dia. Kalau berat-beratlah, Masya Allah, tabarakallah. Bukan kira besar gemuk dia, gemuk tak kira. Dia kira amalan orang itu. Tapi tuannya naik sekali. Allahu Akbar. Satu hari
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi, kurus sangat orangnya, betih dia kecil je. Maka dia naik pokok, tiba-tiba mari angin terangkat dia punya kain, nampak betih dia. Jadi ada di kalangan sahabat tengok, Allah kecilnya betih. Maknanya orang lain betih besar, dia kecil je, melidi kata orang. Ada yang gelap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimma tadhakun? Apa yang kamu gelap? Min diqqati saqihi, sebab betih dia kecil ke? Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadi, demi jiwa aku ni di bawah kuasa Allah Ta'ala, innahuma asqalu fil mizani min Uhudin, dua betih yang kecil itu lebih berat di atas neraca timbangan akhirat esok daripada bukit Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia kata, orang itu sendiri akan ditimbang dengan amalannya, maka berat di situ. Dalam hadis lain, hadis Ibnu Mas'ud ini dari riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain, innahu la ya'ti rajul azim as-samin. Pada hari kiamat esok ada seorang laki-laki yang gemuk, sihat. Letak di atas timbangan, Nabi kata apa? La yazinu indallaha janaha ba'udah. Tapi nilai dia di sisi Allah Ta'ala tak lebih daripada beratnya sayap nyamuk. Masya Allah. Kemudian Nabi kita salah baca Quran, Nabi kata, iqra'u in syi'tum, membaca ayat Quran, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tak ada nilai dia tu, besar ke gemuk ke, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Surah Al-Kahfi ayat 105. Maknanya yang keempat, yang ketiga, yang ditimbangnya al-amil, orang tu sendiri akan ditimbang. Wallahu alam. Itu di antara perkara yang akan ditimbang, sama ada amalan dia, suratannya, ataupun orang itu sendiri yang akan letak di atas neraca timbangan. Yang penting bagi kita nak berat di sebelah kebaikan. Baik, pada jemaah sekalian, kita pergi kepada poin yang kelima ataupun isu yang kelima. Kemana pergi setelah ditimbang amalan? Masirul abdi bihasabi wazni amalihi. Jawabnya, orang itu akan dinilai, dibawa setelah ditimbang mengikut amalannya. Berat belah mana? Berat belah mana? Allahu Akbar. Jadi kalau berat sebelah kebajikan, alhamdulillah, syurgalah dia. Kalau berat sebelah kejahatan, na'udzubillah, neraka dia. Dan ada sekumpulan manusia ni sama, seri kata orang, sama banyak berat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi macam mana nak buat? Ini satu dalam Quran, satu surah, kalau para jemaah baca, nama dia surah Al-A'raf. Al-A'raf ni mana? Orang duduk atas pagar. La jannah wala nar. Surga pun tidak, neraka pun tidak. Duduk sini. Allahu Akbar. Dalam surah Al-A'raf ayat 46, Tuhan cerita, wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Masya Allah, tabarakallah. Dia duduk tengah-tengah, dia tengok ahli syurga, ya Rabbi, nak pergi sini. Dia kata nanti tu, tengok neraka lah, tak mau. Jadi akhirnya orang ni insya Allah dengan bisyafa'ah, dengan pertolongan Nabi SAW syafaat, maka orang itu akan dibawa ke syurga, insya Allah. Itu dia panggil orang yang sama-sama duduk tengah-tengah, dia panggil atas pagar. Baik, sekarang kita pergi kepada tajuk ataupun poin yang keenam, a'malul kuffar. Amalan orang kafir. Apa jadi? Allah SWT tidak menzalimi seorang pun daripada hamba dia, sama ada kafir, apalagi kalau orang Muslim. Setiap orang akan menerima kesan daripada amalan yang dia buat, buruk ke baik ke. Maka orang kafir juga akan ditimbang amalannya. Tapi kita tahulah amalan dia itu amalan yang akan kalah dengan berat sebelah tak baik lah, kan.
Maka amalan orang kafir ada dua kategori. Tanda para jemaah, a'malul kufar qisman. Amalan orang kafir ada dua kategori. Yang pertama, tughyanun wa baghyun wa ifsadun fil ard. Amalan orang kafir memang jahat, mencuri, merampok, skema, berapa lagi, bunuh orang, mabuk, minum arak, mabuk mengedar dadah, zina, itu dia panggil amalan jahat. Maka ini tak payah duk mikir dah. Amalan itu menambahkan lagi keburukan yang sedia ada. Kafir satu dosa, keburukan yang dia buat, dosa-dosa dia buat itu tambah lagi ke atas kekufuran dia tu. Na'udzubillah. Dalam Quran tanda surah An-Nur ayat 40 Allah kata, au kazulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Maknanya macam duduk dalam laut lah. Gelak tu beberapa tingkat. Orang kafir ni gelak kafir, gelak syirik, gelak zina, gelak rompok, gelak macam-macam. Satu lagi amalan orang kafir, al-qismus tsani, amalan orang kafir dalam dunia yang mereka sangka mereka akan dapat manfaat di sisi Allah Taala. Seperti dia sedekah. Ada orang kafir ni, hari tu saya anak pergi beli kedai toke. Ada orang mari, ni ada derma buat masjid ni. Berapa ringgit dia tanya? 10 ringgit. Resit kan orang kecil. Dia bagi, ambil. Macam mana dia derma buat masjid? Nak kata apa? Orang mari minta toke, minta semi satu beg, nak bagi tangga balasah, tangga surau. Ambil 2 beg. NGO non muslim yang duk bantu orang susah. Orang kena banjir ke, orang kena tsunami ke, orang kena COVID ke zaman kita ini, PKP, banyak NGO non muslim duk bantu orang. Bagaimana dengan mereka ini? Jawab je dengan ni. Ramai orang duk tanya ni. Bagaimana dengan kebajikan yang dibuat oleh orang kafir? Jawab dia, fahadhihi yukafauna biha fid dunya. Kebajikan yang dia buat Allah balas selalu atas dunia ni. Sama ada harta dia jadi banyak, dia jadi kaya, ataupun kesihatan dia bertambah, ataupun hati dia tenang, ataupun dia sakit jadi sembuh, ataupun selamat hidup dia, anak dia semua hebat-hebat belaka, toke dia buat sarang burung masuk penuh, dia buat kebun kebun dia menjadi, itu di antara mukafaah Allah Ta'ala bayar di atas kebaikan yang dia buat di mana? Di dunia. Maka kesimpulannya, orang kafir yang baik tak sama dengan kafir yang jahat. Tak sama dengan kafir jahat. Namun begitu di akhirat bagaimana? Di akhirat tak ada apa dah. Jadi atas dunia ni dia boleh tengok dia punya kesan daripada kebaikan. Maka amalan orang kafir itu mislus sarab, seperti fata morgana. Kita jalan tengah padang pasir, kita tengok fata morgana, nampak macam ada air. Kalau tuan-tuan orang yang mengaji di pondok, setengah daripada kitab-kitab Jawi, fata morgana tu diterjemah dengan nama aling-aling. Tulis sikit. Kalau jumpa di kitab Jawi jangan pelik. Aling-aling tu fata morgana. Maknanya bahasa Arab kata sarab. Nampak ada air tapi tak ada air. Jadi amalan orang kafir, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Allah kata amalan orang kafir itu macam aling-aling, macam fata morgana. Dia ingat kebanyakan dia buat, rupa sampai depan kosong. Allahu akbar. Yang kedua, a'maluhum mislur ramad. Yang kedua, amalan mereka jadi seperti debu, abu yang berterbangan. Nak diambil debu, tak ada apa. Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 8, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwa ad-dalalul ba'id. Bandingan amal orang kafir itu seperti debu yang berterbangan dibuat lari oleh angin. Timbul lagi soalan, kenapa Allah tak terima amal orang kafir? Kebajikan yang dia buat kenapa tidak diterima? Ini menarik. Jawab dianya, Allah SWT menciptakan hamba-hamba dia untuk apa? Liya'budun. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 50, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hantar mari rasul, Allah hantar mari mubasyirin wa munzirin, hantar mari, mereka tak dapat faedah.
Allah Ta'ala hantar kitab, mereka tak baca. Maka dengan sebab mereka ingkar, mereka dijatuhkan hukuman, amalan mereka tidak diterima. Itu jawapan yang pendek. Nak tengok dalam kitab kita ni banyaklah dia punya ayat-ayat Quran yang dibawa. Jadi itulah kesimpulan kepada tajuk kita. Baik, timbul lagi soalan, halil kufar yuhasabu? Adakah orang kafir juga akan ditimbang, sedangkan mereka sudah ditahu dah. Kita timbang ini, kita nak tahu nak pergi syurga ke neraka. Hak ni memang kafir, timbang buat apa? Lepas lalu neraka selalu senang. Jawabnya ada hikmah. Tanda tuan-tuan, ditimbang, dikira amalan orang kafir itu. Kenapa? Ada sebab-sebab yang tertentu. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka di sini, di tempat perbicaraan, kerana mereka akan ditanya. Maka sebab berlakunya kira bicara pada hari tersebut, yang pertama sekali, iqamatul hujjah alaihim, nak menegakkan hujjah dan menyatakan keadilan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada lagi keuzuran. Bila campak neraka, dia tahu dia buat salah. Macam kita pergi melawat orang-orang jahat, orang yang jahat, perampok masuk dalam penjara, tanya, kenapa masuk? Biasalah cik, gitu lah. Nak kata apa, dia tahu dah dia buat. Dia bunuh orang, dia rogoh orang, tak usah duduk cakap. Jadi dia tahu dah. Yang kedua, tujuan kira-kira ini, Allah SWT nak hisap mereka, nak audit mereka, li taubihihim wa taqrihim, nak mencela mereka. Mu atas dunia ni, aku hantar rasul, hantar kitab, mu. Macam kita, bila kita tangkap orang tak baik, tanya, aku bagi tahu dah ke, jangan buat benda ni. Tak kerti. Jadi ada dia panggil taubih, nak mencela, nak mencerca mereka, supaya lebih dahsyat lagi dia rasa, beratnya lah kesalahan aku ni. Itu. Dua. Yang ketiga, sebab orang kafir mukallafuna bi usulis syariah. Orang kafir sebenarnya dituntut dengan asas-asas prinsip syariah. Contohnya, solat. Memang dia kena solat, tapi kalau dia solat tak sah sebab dia kafir. Zakat sama juga. Kan? Dalam surah Fussilat Allah kata, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah bagi orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka tak bayar zakat. Kalau bayar pun tak boleh ambil, sebab dia kafir, dia tak ada key, dia tak ada miftah. Dalam surah Al-Muddathir, Allah tanya orang kafir, ma salakakum fi saqar? Kenapa masuk neraka ni? Qalu lam naku minal musallin. Sebab kami tak semaya dulu. Wa lam naku nut'imul miskin. Sebab kami tak pergi makan pada orang miskin, kami kaya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami duduk buah dengan orang Hindu Islam, kami join sekali. Mana ayat ini menunjukkan bahawa orang kafir itu ada tanggungjawab dari sudut undang-undang syarak. Sebab yang keempat, orang kafir itu berbeza-beza dosa dia. Ada yang jahat sungguh, segala benda atas dunia dia lantak belaka, dengan zinanya, dengan rogonya, dengan merampok, dengan mencuri. Ada orang yang baik, integriti, ketelusan, tata kelola, kata di penceramah-penceramah kata, maknanya orang hebat. Tak sama. Hak ni walaupun dia dosa kafir sama, tapi dosa-dosa lain itu tidak sama. Sebagaimana diceritakan tentang pak saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib ni dia jaga Nabi, dia bela Nabi. Akhir sekali bila dia mati, abah tanya Nabi sallallahu ya Muhammad, apa yang kamu beri pertolongan pada pak saudara? Nabi kata, na'am, huwa fi dahdah min nar. Dia duduk di tepi yang neraka ni. Selut neraka sikit cakap buku lali dia. Laula ana. Kalau tidak kerana aku, tidak kerana dia bantu aku, dia duduk dalam bawah neraka. Na'udzubillah. Maka Abu Talib azab Abu Talib ringan nak banding dengan Abu Lahab. Dua-dua tu pak saudara Nabi belaka. Baik. Allahu akbar. Itulah di antara bagaimana orang-orang kafir akan dikira amalan mereka.
Baik, kita berpindah kepada poin yang terakhir, iaitulah asqalu syai'in fil mizan. Apakah perkara yang sangat berat nilainya di atas neraca timbangan? Jadi para jemaah tanda. InsyaAllah saya bawa kepada para jemaah mengikut dalam kitab yang ada ni. Dalam nota saya ni ada beberapa perkara menjadi pemberat. InsyaAllah kita akan cuba amalkan biar kita ada aset besar, iaitulah kita nak beratkan amalan kita insya-Allah taala. Maka amalan itu pelbagai, berbeza-beza. Sebab itulah ulama kata yang paling besar sekali yang kita tak boleh nak, tak payah duk bincang dah, iaitulah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang beriman dengan tak beriman tidak sama. Hak ni mukmin, hak ni kafir, tu sudut banding dua tu. Yang kita nak banding sekarang ni di antara kita sama-sama orang mukminin dan mukminat, al-muslimina wal muslimat. Apa yang membezakan di antara kita, apa yang menjadi pemberat kepada neraca timbangan kita? Yang pertama, husnul khuluq, tanda. Baik perangai, baik akhlak, itu di antara pemberat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asqala syai'in yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah khuluqun hasan. Dan perkara yang sangat berat untuk diletak di atas neraca timbangan pada hari kiamat esok, akhlak yang baik, perangai yang mulia, budi pekerti yang mulia, yang baik. Orang panggil juruh perangai. Ini baik. Allahu akbar. Innallaha yubghidul fahish al-bazi. Allah Taala sangat murka dia kepada orang yang mulutnya leza dan perkataan yang tak baik. Maka para jemaah sekalian, biarlah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, lebih-lebih lagi akhlak kita bersama dengan ibu bapa. Ini yang paling besar sekali, berakhlak. Kalau kita baik dengan semua manusia tapi dengan mak ayah tak baik, tak usah cakap. Kepala modal sudah tidak ada. Baik kita dengan guru-guru kita. Ni kita kadang-kadang dengan guru relax gitu tak. Tengok syekh kita, jalan ustaz kita, baik. Ni apa perangai lagi ni? Dah. Sekurang-kurang kita mari salam. Berhenti kereta, ni tidak lalu kok kereta dah lah kereta cermin gelap. Tak tahu dia akak tangan ke dia tanya kita tak tahu apa. Buka tingkap. Assalamualaikum syekh, ustaz. Kalau perlu turun. Musim PKP tak apa, tak turun, tak boleh nak salam. Biar ada akhlak, biar ada adab. Ni tidak jelingnya tak syekh. Tukar giar kereta. Ni apa perangai lagu ni? Ini di antara perkara-perkara yang kita kena betul dari sudut akhlak. Akhlak kita sama-sama kita, akhlak kita, bahkan akhlak kita dengan hayawan pun dikira berakhlak. Jangan duk sepak dia kan. Kalau dia nakal kita letak di tempat lain yang sesuai. Baik. Yang pertama sekali, pemberat amalan kita husnul khuluq. Yang kedua, tanda. Pemberat yang kedua, zikrullah. Banyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah amalan yang tuan-tuan mampu buat waktu kita sihat, waktu kita sakit, waktu PKP, waktu Covid, waktu sihat walafiat. Zikir tak ada siapa larang. Betul? Yang larang kita tak zikir siapa dia? Syaitan je. Tidur, buah, zikir jangan. Ni pasal tu setengah orang pergi masjid pun buah juga kan. Orang duduk kuliah dia buah. Ini tak ada kerja. Maka Allah Taala sebut dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku, mu zikir, aku ingat kamu. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nak ke tidak aku beritahu kepada kamu sebaik amalan kamu dan disukai oleh Tuhan kita, lebih baik daripada kamu nafkah emas dengan perak, lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh yang kamu pukul mereka atau mereka pukul kamu. Jawab sahabat, naklah besar sangat ni. Qala zikrullahi ta'ala. Nabi kita kata zikir. Masya Allah, tabarakallah. Seorang laki-laki mari, hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muhammad. Seorang laki-laki mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni tua, tak larat, undang-undang syariatnya banyak, ajarlah kepada saya ibadat yang saya mampu buat. Dengar ni tuan-tuan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Nabi kata, berterusanlah lidah kamu menyebut nama Allah. Mu jangan kata saya duduk hospital ni. Duduk hospital ke duduk mana ke?
atas bah ke atas kereta, zikir, siapa kata tak boleh buat? Semuanya mampu buat. Yang tak mampu tu, kita punya hati lemah. Di antara lagi, pemberat amalan kita, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, yang telah saya baca 2 kali dalam di awal tadi. Di antara lagi zikir kita, alhamdulillah, yang memenuhi para jemaah sekalian, saya tak boleh nak panjangkan. Tuan-tuan ambil dalam buku ni, nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ni banyak zikir-zikir yang diajar, ataupun dalam buku saya, nama dia zikir pagi dan petang dan zikir lepas salat. Cari buku ni, mudah-mudahan kita ada panduan. Baik, pemberat yang ketiga, al-waqfu fi sabilillah, iaitulah kita wakafkan harta kita untuk jalan Allah. Kita wakafkan harta kita untuk apa? Fi sabilillah. Jadi orang ada harta, tuan-tuan kena ingat, harta yang kita sayang, harta yang kita cari, harta yang kita miliki, tidak boleh dibawa bersama dengan kita ke dalam kubur. Tak boleh. Yang orang bawa kita kain kapan 3 helai, tu je. Habis macam nak buat? Jawab dianya, para ulama mengatakan harta kita tak boleh pergi bersama dengan kita dalam kubur, tetapi kita mampu suruh dia tunggu kita dalam kubur. Masya Allah, tabarakallah. Maka sabda Nabi SAW, apabila matinya anak Adam, terputuslah amalan sendiri kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ini wakaf. Kita buat pondok, buat masjid, buat surau, buat balasah, buat rumah anak yatim, buat apa saja, itu dia panggil wakaf. Berjalan. Di antara apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min, di antara perkara yang akan berterusan seorang mukmin itu dapat pahala selepas pada dia mati, yang pertama, tanda ilmu yang disebarkan, anak-anak yang soleh yang sentiasa berdoa. 2, au mushafan warasahu, ataupun Quran yang kita wakaf. 3, au masjidan banahu, masjid yang kita bina, surau. 4, yang kelima, kita buat rumah-rumah pengembara, rumah anak yatim, ataupun kita gali parit, gali sungai, gali telaga. Itu di antara pahala yang berterusan. Sebagaimana saya sering ulang, orang bahagia tuannya mati, pahala tak mati. Ini orang bahagia, tuannya mati, pahala berterusan. Manusia celaka, tuannya mati, kejahatan tak mati. Na'udzubillah. Itulah di antara. Dan kalau boleh kita wakafkan kuda perang. Hari ni kuda perang kita apa dia? Ni alat-alat media yang untuk menyampaikan ilmu, kan? Beli kereta, van untuk nak angkut pelajar-pelajar tahfiz, beli alat, kita boleh buat semua perkara-perkara yang baik. Maka para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan 3 perkara yang akan bersama dengan kita insya-Allah. Maka muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tamaklah kita perbincangan 7 poin besar di dalam bab Al-Mizan, neraca timbangan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, kita masuk kepada tajuk Al-Haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.